Tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang luar biasa sedang berlaku di United Kingdom sekarang. BBC telah membuat liputan meluas selama seminggu berturut-turut mengenai berita yang berkaitan dengan Malaysia. Industri penerbangan Britain juga digegarkan oleh peristiwa ini. Apakah sebenarnya yang berlaku sehingga mencetuskan kekecohan yang begitu besar? Sejujurnya, sebelum ini kita semua mungkin telah memandang rendah terhadap lapangan terbang di Asia, terutamanya di negara seperti Malaysia. Ini adalah pengakuan daripada James Henderson, seorang juru terbang yang telah mengendalikan pesawat khas diraja British selama 27 tahun. Beliau adalah seorang juru terbang veteran yang telah melakukan ribuan pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang terkemuka Eropah seperti Heathrow di London, Charles de Gaulle di Paris, dan Frankfurt di Jerman. Walau bagaimanapun, pengalaman di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA seminggu yang lalu telah mengubah sepenuhnya persepsi kerjaya profesionalnya selama 27 tahun. Pada masa itu, sebuah pesawat khas diraja yang dalam perjalanan dari London ke Tokyo sedang terbang merentasi ruang udara Malaysia apabila sistem pesawat tiba-tiba mengalami kerosakan serius. Di ketinggian 10.000 meter, pesawat itu hampir tidak dapat dikawal dan keadaan menjadi sangat cemas. Lapangan terbang terdekat ialah Clia, hanya 18 menit perjalanan udara. Apa yang berlaku dalam tempoh 72 jam berikutnya telah mengejutkan kerabat diraja British dan media Eropah. Sekarang mari kita dengar sendiri kisah pendaratan cemas di Clia daripada Captain James Henderson. Sebelum kita bermula, jika Anda boleh menekan butang like dan melanggan subscribe, ia akan menjadi galakan besar bagi kami untuk berkongsi lebih banyak kisah menarik tentang Malaysia. Hello semua, saya James Henderson, juru terbang pesawat khas diraja British. Selama 27 tahun saya telah membawa ahli keluarga diraja ke seluruh pelosok dunia. Selain London, saya telah ke hampir semua tempat di Eropah Timur Tengah dan Amerika Syarikat. Saya menganggap diri saya sangat mengenali semua lapangan terbang terkenal di dunia. Walau bagaimanapun, pengalaman di Clia telah mengubah pemikiran saya sepenuhnya. Apa yang berlaku pada hari itu masih segar dalam ingatan saya. Ia adalah penerbangan dari London ke Tokyo. Pasangan diraja dan 8 orang pengiring berada di dalam pesawat untuk lawatan rasmi. Terdapat jadwal penting di Jepun. Pada mulanya cuaca sangat baik dan pelepasan berjalan lancar. Pesawat sedang terbang di ruang udara Malaysia pada ketinggian 10.000 meter apabila penggera tiba-tiba berbunyi. Pesawat mengalami masalah. Pada mulanya saya fikir ia bukan masalah besar, tetapi penggera terus berbunyi dan kawalan pemanduan menjadi semakin keras. Saya dan pembantu juru terbang cuba bertindak balas dengan segera, tetapi tidak berjaya. Komponen teras pesawat telah rosak. Keadaan menjadi sangat berbahaya jika diteruskan. Kami mesti mendarat dengan segera. Saya menyemak peta yang terdekat ialah Clia, 18 menit perjalanan, manakala ke Tokyo masih mengambil masa lebih sejam. Melihat kepada keadaan pesawat, kami tidak mempunyai pilihan lain. Sejujurnya saya sangat risau. Saya tidak pernah mendarat di lapangan terbang Malaysia dan tidak tahu sama ada mereka mampu mengendalikannya dengan baik. Jika di Eropah, saya tidak akan risau langsung. Saya menjelaskan keadaan kepada kru kabin dan meminta penumpang memakai tali pinggang keledar. Saya juga melaporkan kepada pasangan diraja tentang keperluan pendaratan cemas. Suasana di dalam kabin tiba-tiba menjadi tegang. Saya segera menghubungi menara kawalan KLIA. Saya memberitahu mereka pesawat mengalami kerosakan dan memerlukan pendaratan cemas, serta menyatakan bahawa ini adalah pesawat khas diraja British. Menara kawalan segera menjawab bahawa mereka akan menyediakan landasan dengan serta-merta. Truk bomba dan ambulans juga akan bersiap sedia. Segala-galanya dilakukan mengikut prosedur yang membuatkan saya merasa tenang. Menara kawalan mula memberikan arahan pendaratan langkah demi langkah, menjelaskan secara terperinci bagaimana untuk mendarat dalam keadaan kerosakan dan bagaimana untuk melaraskan kelajuan. Suara mereka sentiasa tenang dan jelas membolehkan saya menumpukan perhatian sepenuhnya. Clia mula kelihatan, landasan jelas kelihatan, dan truk bomba yang bersiap sedia di kedua-dua belah landasan juga dapat dilihat. Ini adalah prosedur tindak balas kecemasan standar yang jarang dilihat di lapangan terbang Eropah. Apabila mula merendahkan ketinggian disebabkan kerosakan, pesawat kawalan menjadi jauh lebih sukar daripada biasa. Saya dan pembantu juru terbang menggunakan seluruh tenaga untuk memegang tuas kawalan. Menara kawalan terus memberikan maklumat ketinggian dan kelajuan secara masa nyata untuk membimbing kami. Tayar akhirnya menyentuh bumi, walaupun terdapat impak gegaran, ia dianggap stabil.
Saya menekan brek kecemasan pesawat perlahan-lahan mengurangkan kelajuan di sepanjang landasan dan kemudian berhenti sepenuhnya, berjaya mendarat. Kedengaran keluhan lega yang panjang di dalam kokpit. Saya dan pembantu juru terbang saling berpandangan dengan riak wajah yang sangat lega. Pintu pesawat dibuka, saya melihat kaki tangan lapangan terbang berdiri di luar. Kira-kira belasan kaki tangan berpakaian suit berdiri dengan postur yang kemas. Kaki tangan di hadapan menyapa dengan sopan dalam bahasa Inggris dan memperkenalkan diri sebagai pasukan pengiring KLIA. Sejujurnya, saya sangat terkejut. Pendaratan cemas, tetapi ada pasukan pengiring yang sudah bersedia. Ini di luar jangkaan saya. Di lapangan terbang Eropah dalam situasi kecemasan, hanya kaki tangan keselamatan yang akan muncul. Bantuan penumpang hanya akan datang jauh kemudian. Tetapi di sini berbeza. Sambil mengesahkan keselamatan mereka, juga sudah bersedia untuk menyambut penumpang. Saya rasa ini sangat cekap. Pasangan diraja turun dahulu, kaki tangan membimbing mereka dengan penuh hormat. Di tapak kejadian kerusi roda dan kaki tangan perubatan, sudah bersiap sedia untuk memastikan jika ada sesiapa yang merasa tidak sihat atau cedera. Selepas semua pengiring turun dengan selamat, keluhan lega kedengaran di mana-mana. Ketua pasukan pengiring datang bertanya sama ada kami terkejut dengan pendaratan cemas itu dan sama ada kami dalam keadaan baik. Kemudian beliau berkata akan membimbing kami ke kawasan khas VIP dan memudahkan urusan imigresen supaya kami dapat melepasi pemeriksaan dengan cepat. Sambil bergerak di sepanjang koridor, saya mendapati bahagian dalam lapangan terbang sangat bersih. Lantainya berkilat dan tiada satu pun kesan jari pada tingkap kaca. Papan tanda arah juga sangat jelas dalam bahasa Inggris, Melayu, dan Mandarin. Kami memasuki laluan VIP yang berasingan daripada penumpang biasa. Ia adalah ruang yang tenang dan selesa dengan kerusi yang kelihatan sangat empuk dan pencahayaan yang lembut. Pemeriksaan imigresen dijalankan di kaunter yang disediakan khas. Pegawai tersebut menyapa dengan sopan. Pemeriksaan pasport juga dilakukan dengan sangat pantas. Hanya beberapa soalan ringkas ditanya dan ia selesai dalam masa kurang 10 menit. Beg pakaian kami sudah dikeluarkan dan disusun dengan kemas. Setiap beg dilekatkan dengan tag nama dan diletakkan di atas troli. Tidak tahu siapa yang menyediakannya dengan begitu cepat, tetapi kecekapan mereka benar-benar tinggi. Ketua pasukan pengiring mengesyorkan hotel di pusat bandar Kuala Lumpur, menyatakan bahwa beberapa hotel mempunyai bilik bertaraf Royal Suite. Jika perlu, mereka juga boleh mengaturkan kendaraan lapangan terbang. Pada saat itu, saya menyadari bahwa KLIA bukan sahaja mempunyai kemudahan yang baik, tetapi reka bentuk keseluruhan sistemnya sangat cekap. Dalam situasi kecemasan, mereka tidak panik dan bertindak mengikut prosedur dengan tenang. Lapangan terbang di Eropah juga hebat, tetapi KLIA mempunyai sesuatu yang berbeza, gabungan antara kecekapan dan ketelitian. Apabila meninggalkan lapangan terbang, saya berfikir bahwa saya benar-benar tidak mengenali tempat bernama Malaysia ini. Keluar sahaja dari lapangan terbang, kendaraan sudah menunggu. 5 buah limosin mewah berbaris rapi, semuanya dijaga dengan sangat bersih. Pemandu-pemandu berpakaian sut dan bertali leher menyapa kami dengan hormat sebaik sahaja melihat kami. Pasangan diraja menaiki tempat duduk belakang kereta pertama, manakala saya dan pengiring menaiki kereta kedua. Sebaik masuk ke dalam kereta, saya terkejut. Tempat duduknya adalah kulit yang lembut, suhu penyaman udara sangat tepat. Apa yang lebih mengejutkan ialah di poket tempat duduk belakang telah disediakan akhbar British hari itu, The Times dan The Guardian. Tidak tahu siapa yang menyediakannya, tetapi ketelitian ini sangat menyentuh hati. Kereta meninggalkan lapangan terbang dan masuk ke lebuh raya. Pemandangan di luar tingkap sama sekali berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Apa yang kelihatan ialah bangunan-bangunan pencakar langit yang tersusun rapi berselang-seli dengan kehijauan gunung ganang di kejauhan. Bangunan-bangunan moden memanjang sekali-skala, diselangi oleh kawasan perindustrian dan taman. Lebuh raya mempunyai 6 lorong dan diselenggara dengan sangat baik. Permukaan jalan rata dan tanda jalan sangat jelas. Kebanyakan kenderaan di jalan raya adalah model terbaru. Selain jenama mewah Eropah, terdapat juga banyak kereta Jepun dan jenama tempatan Malaysia Proton Pro 2 yang semuanya dijaga dengan baik. Saya bertanya kepada pemandu berapa ramai orang yang tinggal di apartemen-apartemen itu. Pemandu menjawab bahwa satu komuniti sahaja boleh didiami oleh ratusan keluarga. Kawasan Lembah Klang mempunyai ribuan komuniti seperti itu. Jika dikira kepadatan penduduknya agak mengejutkan. Pemandangan di luar terus mengejutkan saya. Di kedua-dua belah lebuh raya pokok-pokok ditanam dengan padat, malah di pembahagi jalan tengah juga terdapat pokok renek yang disusun kemas.
Terasa pengurusan jalan raya di sini sangat menyeluruh, sangat berbeza dengan jalan-jalan lama di Eropah. Kami mula melihat Sungai Klang. Apabila melintasi jambatan, pemandangan malam di kedua-dua tebing sungai sangat mengagumkan kerana matahari sedang terbenam. Lampu-lampu bangunan tinggi mula menyala satu persatu, lampu-lampu di sepanjang tebing sungai berkilauan. Antaranya bayangan menara berkembar Petronas KLCC dapat dilihat dengan jelas. Terdapat 5 atau 6 jambatan yang dapat dilihat sekaligus. Salah seorang pengiring berbisik bertanya bila jambatan itu dibina. Saya juga mempunyai pemikiran yang sama. Saya sama sekali tidak tahu bahawa Malaysia adalah tempat yang begitu maju. Selepas memasuki kawasan Bukit Bintang, pemandangan berubah lagi. Pencakar langit berdiri megah dengan papan tanda mewah yang berwarna-warni. Walaupun sudah malam, jalan raya tetap terang, orang ramai bersesak-sesak dan kenderaan tidak putus-putus. Semasa berhenti di lampu isyarat, saya melihat orang ramai melintasi lintasan belang. Ada pekerja pejabat berpakaian sut pelajar dan juga keluarga yang sedang bersiar-siar. Tetapi saya menyadari satu perkara, yaitu wanita boleh berjalan sendirian dengan bebas. Walaupun sudah pukul 8 malam lebih, mereka sedikit pun tidak kelihatan bimbang. Di London, jika wanita keluar sendirian lewat malam, mereka perlu lebih berhati-hati, tetapi di sini ia kelihatan begitu semula jadi. Saya bertanya kepada pemandu, adakah selamat untuk keluar sendirian pada waktu malam? Pemandu menjawab bahawa keselamatan di Malaysia sangat baik, banyak kedai beroperasi sehingga lewat malam dan polis juga kerap melakukan rondaan. Di jalan raya, kedai serbaneka seperti 7-Eleven, KK Mart atau CU boleh dilihat di mana-mana dengan lampu yang terang dan papan tanda 24 jam. Pemandu berkata, di Kuala Lumpur sahaja terdapat ribuan kedai serbaneka malah. Pada pukul 3 pagi pun, Anda boleh membeli barang keperluan atau menggunakan pelbagai perkhidmatan. Sebelum kereta tiba di hotel, ia adalah sebuah bangunan tinggi yang megah. Pintu masuknya sangat mewah, kaki tangan berpakaian seragam menunggu di depan pintu. Sebaik sahaja kereta berhenti, mereka segera datang membuka pintu. Melangkah masuk ke lobi, ruang yang luas dan tinggi menyambut kami. Lantai marmar berkilat lampu kristal yang mewah dan memukau. Berbanding dengan hotel mewah di London, ia tidak kalah sedikit pun. Pengurus hotel keluar menyapa dalam bahasa Inggris yang sangat lancar. Beliau berkata adalah satu penghormatan untuk menerima kunjungan diraja dan menjelaskan bahawa penthouse di tingkat teratas telah disediakan. Kami menaiki lift ke tingkat 50. Koridor sangat tenang dengan permaidani tebal sehingga tidak kedengaran bunyi tapak kaki. Membuka pintu bilik, terdapat ruang tamu yang luas dengan sofa dan meja yang disusun elegan. Pemandangan malam Kuala Lumpur dapat dilihat sepenuhnya dari tingkap. Saya berjalan ke tepi tingkap melihat Kuala Lumpur dari ketinggian tingkat 50, benar-benar menakjubkan. Cahaya lampu yang memanjang tanpa penghujung, aliran kenderaan yang bergerak, bangunan-bangunan yang berkilauan. Berbanding dengan pemandangan malam Paris atau London, ini adalah satu skala yang sangat luar biasa. Saya merenung keluar tingkap untuk masa yang lama. Di sebalik lautan lampu itu terdapat jutaan orang yang sedang menjalani kehidupan bekerja, belajar dan meluangkan masa bersama keluarga. Semuanya dapat dilihat dengan jelas. Masuk ke bilik tidur, terdapat katil king size dan perabot mewah. Bilik mandi juga sangat luas dengan hiasan marmar dan tuala yang disusun bersih. Semasa mengemas beg, loceng pintu berbunyi. Ia adalah perkhidmatan bilik kaki tangan menghantar bakul buah-buahan dan minuman sebagai hadiah alu-aluan dari hotel. Buah-buahannya sangat segar dan minumannya juga sejuk. Untuk makan malam, kami memutuskan untuk makan di dalam bilik. Menu mempunyai pelbagai pilihan masakan Malaysia Barat dan Jepun, malah terdapat juga masakan tradisional British. Selepas memesan makanan sampai tepat dalam masa 30 minit. Sambil makan, saya melihat keluar tingkap. Sudah pukul 10 malam lebih, tetapi Kuala Lumpur masih terjaga. Lampu bangunan kenderaan di jalan raya, kedai serbaneka yang terang. Ini adalah sebuah bandar yang tidak pernah tidur. Malam itu, sebelum tidur saya terus berfikir, bagaimana Malaysia boleh menjadi begitu maju? Mengapa saya tidak tahu mengenainya? Saya juga merasa, adakah kita selama ini terlalu jahil? Keesokan paginya saya terjaga sekitar pukul 5 pagi mungkin, kerana perbezaan waktu. Melihat keluar tingkap, langit mula cerah, dan pagi di Kuala Lumpur baru bermula. Saya menarik langsir, dan berdiri di tepi tingkap, melihat sudah ada aktiviti di jalan raya di bawah. Ada orang yang memakai pakaian sukan sedang berlari, ada juga yang kelihatan bersiap untuk ke tempat kerja. Walaupun masih awal pagi, bandar ini sudah terbangun. Saya mandi dan menukar pakaian, kemudian memutuskan untuk bersarapan di restoran hotel. Di restoran ramai tetamu, sudah berada di sana, kebanyakannya berpakaian sut.
Nampaknya mereka bangun awal untuk mesyuarat atau persidangan. Semua orang sedang membaca akhbar atau bekerja dengan komputer riba. Pilihan makanan bufet sangat banyak, ada masakan Malaysia, nasi lemak Jepun dan Cina. Buah-buahan segar dan pelbagai jenis roti juga sangat banyak. Setiap hidangan dirasakan disediakan dengan teliti. Saya duduk makan sambil melihat keluar tingkap. Jalan raya menjadi semakin sibuk. Sekitar jam 7 pagi kaki 5 dipenuhi dengan orang ramai yang ingin ke tempat kerja. Semua orang berjalan pantas ke arah stesen LRT, MRT, atau perhentian bas. Di meja sebelah seorang lelaki yang kelihatan seperti usahawan Malaysia sedang bercakap dalam bahasa Inggris dengan sebutan yang sangat baik dan kandungan perbualan yang sangat profesional. Teleponnya tidak henti-henti berbunyi, nampaknya beliau seorang yang sangat sibuk. Selepas selesai makan, saya pergi ke lobi. Pengiring diraja juga turun satu persatu. Hari ini kami memutuskan untuk bersiar-siar di Bandar Kuala Lumpur kerana mendapat makluman bahawa pembaikan pesawat mengambil masa kira-kira 2 hari. Memandangkan perlu menunggu, kami memutuskan untuk melihat Kuala Lumpur. Pihak hotel menawarkan diri untuk menjadi pemandu pelancong dan mengaturkan seorang kaki tangan yang fasih berbahasa Inggris bersama kenderaan. Destinasi pertama ialah kawasan berhampiran KL Sentral, dikatakan sebagai salah satu tempat paling sibuk di Kuala Lumpur. Kami menaiki kereta disebabkan waktu puncak pagi jalan raya agak sesak. Tetapi saya dapati sesuatu yang menakjubkan, kenderaan bergerak dengan teratur, hampir tiada kes potong barisan atau bunyian hon yang melampau. Kami tiba di KL Sentral, kawasan sekitarnya dipenuhi dengan pekerja, pejabat dan pelajar. Walaupun semua orang sibuk, mereka tetap mematuhi peraturan. Melalui pintu masuk stesen MRT, saya melihat orang ramai beratur menaiki eskalator. Pemandu pelancong menjelaskan bahawa MRT Kuala Lumpur adalah salah satu sistem pengangkutan awam terbaik di dunia dengan pelbagai laluan dan jumlah penumpang harian mencecah jutaan orang. Kami berjalan di sepanjang jalan melihat bangunan-bangunan tinggi yang dipenuhi dengan papan tanda kafe, restoran dan kedai yang tidak putus-putus. Tetapi saya menyadari satu fenomena yang sangat istimewa, yaitu bangunan pusat tuition sangat banyak. Saya melihat satu bangunan dari tingkat 1 hingga 10, semuanya adalah pusat tuition. Papan tandanya tertulis bahasa Inggris, matematik, fizik dan sebagainya, malah ada bangunan yang sepenuhnya merupakan pusat tuition. Saya bertanya kepada pemandu mengapa ada begitu banyak pusat tuition. Beliau menjelaskan bahawa budaya pendidikan di Malaysia sangat kuat. Ibu bapa melabur banyak dalam pendidikan anak-anak. Pergi ke pusat tuition selepas sekolah adalah perkara biasa. Ramai pelajar akan belajar sehingga lewat malam. Sambil berjalan, saya terus memerhati dan mendapati golongan muda sangat ramai. Di mana-mana terdapat anak muda berusia 20-an yang bekerja dengan komputer riba di kafe, membaca buku atau berbual serius dengan rakan-rakan. Terasa semua orang sedang fokus kepada sesuatu. Melalui sebuah kafe, saya melihat ke dalam. Tempat duduk di tepi tingkap semuanya dipenuhi orang. Kebanyakannya bersendirian, ada yang membuka buku tebal untuk belajar, ada yang menaip di komputer riba. Bukan awal pagi atau hujung minggu, tetapi pada pagi hari, bekerja melihat semangat belajar sebegini sangat mengagumkan. Pemandu menjelaskan bahawa golongan muda Malaysia berusaha gigih untuk mendapatkan pekerjaan. Selepas tamat universiti, sukar untuk mencari kerja ideal dengan segera, jadi mereka mengambil sijil profesional atau belajar bahasa asing. Disebabkan persaingan sengit, mereka mesti sentiasa belajar sendiri. Kami juga melawat sebuah kedai buku besar di pusat bandar. Ia adalah sebuah kedai buku konsep yang sangat besar. Silingnya sangat tinggi, mungkin lebih 10 meter. Rak buku memenuhi seluruh dinding, dikatakan mempunyai lebih 100,000 naskah buku. Masuk ke dalam, terdapat ratusan orang sedang membaca buku dengan tenang. Dari pelajar hingga pekerja, pejabat dan warga emas, semua peringkat umur ada. Semua orang fokus membaca dan ramai juga yang membuat nota. Saya berjalan di antara rak buku melihat tajuk-tajuk buku dan mendapati banyak buku berkaitan pengurusan perniagaan, pembangunan diri dan teknologi. Terasa buku berbentuk praktikal lebih banyak daripada novel. Seorang pemuda sedang membaca buku asal bahasa Inggris, seorang pelajar universiti pula membuka buku reka bentuk bandar sambil menaip di komputer riba. Tempat duduk hampir semuanya penuh, sukar untuk mencari tempat kosong. Pada pagi hari bekerja ada begitu ramai orang membaca buku, ini benar-benar mengejutkan. Di Britain juga ada banyak perpustakaan, tetapi saya tidak pernah melihat pemandangan yang begitu padat sebegini. Selepas bersiar-siar selama sejam, kami keluar. Jalan raya menjadi semakin padat kerana waktu makan tengah hari hampir tiba. Kawasan restoran mula menjadi meriah. Kami memilih sebuah restoran masakan Malaysia.
Di dalamnya penuh dengan pekerja pejabat. Semua orang makan dengan pantas, dan segera beredar nampaknya mereka bergegas kembali ke pejabat. Kami juga duduk dan memesan makanan. Makanan sampai sangat pantas kurang daripada 10 menit. Rasanya sangat sedap dan harganya lebih murah daripada yang disangka. Sambil makan saya melihat di luar tingkap terdapat banyak motosikal penghantaran makanan GrabFood, Foodpanda yang tidak henti-henti lalu lalang. Pemandu menjelaskan bahwa budaya penghantaran makanan di Malaysia sangat maju, dengan aplikasi sahaja makanan akan sampai dalam masa 30 menit. Meninggalkan restoran kami berjalan lagi sebentar. Di hadapan sebuah bangunan moden, ramai orang berkumpul. Apabila didekati rupanya pelajar universiti sedang mempamerkan robot buatan mereka. Sebuah robot kecil sedang bergerak sendiri mengelak halangan. Saya bertanya kepada salah seorang pelajar di mana beliau belajarnya. Beliau menjawab beliau membuatnya bersama rakan-rakan kelab universiti. Walaupun profesor mengajar asas, tetapi sebahagian besar adalah belajar sendiri melalui kursus dalam talian dan buku. Ayat belajar sendiri ini membuatkan saya kagum. Tiada sesiapa yang memaksa, tetapi mereka belajar atas inisiatif sendiri. Pelajar di Britain juga rajin, tetapi inisiatif sebegini tidak selalu dilihat. Pada sebelah petang kami pergi ke kawasan lain yang dipanggil Cyberjaya. Di sana bangunan-bangunan tinggi berdiri megah dengan seni bina moden yang berkilau di bawah sinaran matahari. Nama-nama syarikat teknologi terkenal dunia terpampang pada bangunan tersebut. Selain syarikat Malaysia, terdapat juga banyak syarikat asing. Pemandu berkata ini adalah pusat teknologi Malaysia. Kami masuk ke lobi sebuah bangunan besar yang luas dan bersih. Pekerja pejabat berpakaian sut sibuk bergegas beratur di hadapan lift. Selepas keluar, kami bersiar-siar di kawasan sekitar. Taman-tamannya dirancang dengan baik, terdapat kawasan hijau di antara bangunan tinggi untuk orang berehat. Saya juga melihat beberapa pekerja pejabat makan bekal tengah hari di sana. Menjelang senja kami kembali ke hotel. Walaupun penat berjalan sepanjang hari, pikiran saya sangat kompleks. Segala yang saya lihat hari ini terus terbayang, pelajar yang rajin belajar, pekerja pejabat yang sibuk, bandar yang terus berputar. Semuanya meninggalkan kesan yang mendalam. Masuk ke bilik, saya berdiri di tepi tingkap. Pemandangan senja Kuala Lumpur terbentang di depan mata. Selepas matahari terbenam, lampu bangunan menyala satu persatu. Bandar ini seolah-olah terbangun sekali lagi. Malam itu sebelum tidur, saya rasa saya mula memahami dari mana datangnya kekuatan Malaysia, yaitu rakyatnya. Orang-orang yang tidak henti belajar, bekerja dan berusaha. Merekalah yang sedang mencipta tempat ini. Keesokan paginya telepon berbunyi. Makluman bahwa salah seorang pengiring jatuh sakit. Beliau adalah penasihat Diraja John Williams yang sudah berusia lebih 70 tahun dan menghidap diabetes serta darah tinggi. Saya segera bergegas ke biliknya. Beliau terbaring di atas katil, muka pucat, berpeluh sejuk, nafas tercungap-cungap sambil memegang dada. Nampaknya jantungnya bermasalah. Saya segera menghubungi kaunter hotel untuk memanggil ambulans. Kaki tangan kaunter bertindak sangat pantas dan terus faham. Sambil memanggil ambulans, beliau berkata akan membawa peti pertolongan cemas hotel. Dalam masa kurang 3 menit kaki tangan hotel sampai dengan peti pertolongan cemas. Tetapi yang lebih mengejutkan ialah bersama kaki tangan tersebut ada 2 orang juru teknik perubatan kecemasan. Rupanya mereka terus menghubungi balai bomba dan penyelamat berhampiran hotel. Tindakan mereka sangat pantas. Mereka segera memeriksa keadaan pesakit dan memasang mesin ECG mudah alih serta topeng oksigen. Salah seorang terus memerhati pesakit manakala seorang lagi menggunakan tablet untuk berhubung dengan seseorang. Di skrin muncul seorang dokter pakar kecemasan yang sedang bertugas. Dokter tersebut bertanya dalam bahasa Inggris tentang simptom dan sejarah perubatan pesakit. Saya memberitahu segala yang saya tahu. Dokter mengarahkan supaya pesakit dihantar segera ke hospital, menyatakan beliau akan dihantar ke hospital universiti terdekat dan unit kecemasan telah dimaklumkan supaya rawatan boleh diberikan sebaik sahaja tiba. Ambulans sampai kami membawa pesakit ke lobi hotel. Pengusung digerakkan dengan sangat stabil, lift juga sudah dikosongkan untuk menunggu kami. Dari lobi ke ambulans, pemantauan oksigen dan ECG tidak pernah terhenti. Saya dan seorang lagi pengiring turut menaiki ambulans. Bahagian dalam ambulans lebih luas daripada yang disangka, dilengkapi pelbagai peralatan perubatan dan dijaga dengan sangat bersih. Ambulans bertolak dengan siren yang kuat. Kenderaan lain semuanya memberi laluan dan lampu isyarat juga diberi keutamaan. Pemanduannya sangat stabil, pesakit tidak bergoyang. Di dalam kenderaan pemantauan, berterusan data tekanan darah dan kadar jantung dihantar secara massa nyata ke hospital.
Dikatakan hospital sudah membuat persediaan berdasarkan maklumat ini. 10 menit kemudian kami tiba di hospital. Di pintu unit kecemasan kaki tangan perubatan sudah menunggu. Doktor dan jururawat segera mengambil alih pesakit menolak pengusung masuk dengan teratur. Kami juga mengikut masuk. Unit kecemasannya luas dan terang dibahagikan kepada beberapa zon yang dilengkapi peralatan perubatan. Pesakit dibawa ke satu zon dan pemeriksaan dimulakan serta-merta. 2 orang doktor dan 3 orang juru rawat mengerumuninya untuk diagnosis. Ujian darah, ECG dan X-ray dilakukan serentak. Kami menunggu di ruang menunggu dengan rasa tidak senang. Di tempat yang asing mengalami situasi kecemasan bimbang, sama ada rawatan yang sewajarnya dapat diberikan. Namun melihat tindak balas setakat ini, saya rasa mereka boleh dipercayai. Kira-kira 30 menit kemudian dokter keluar dan mula memberi penjelasan dalam bahasa Inggris. Beliau berkata terdapat masalah pada jantung, arteri koronari tersumbat, menyebabkan peredaran darah tidak lancar. Jika tidak dilakukan pembedahan segera, ia sangat berbahaya. Perlu dilakukan pembedahan stent angioplasti untuk membuka saluran darah yang tersumbat. Pembedahan mengambil masa kira-kira sejam dengan kadar kejayaan yang tinggi. Beliau meminta kami menandatangani borang kebenaran. Saya menghubungi pasangan diraja menjelaskan keadaan dan memohon izin untuk pembedahan. Izin diberikan dan mereka berpesan supaya melakukan yang terbaik. Doktor kemudian berkata, hospital ini terkenal dengan pembedahan jantung, melakukan ribuan pembedahan setiap tahun, berpengalaman luas dan mempunyai peralatan terkini. Pesakit dibawa ke bilik pembedahan. Kami terus menunggu di ruang menunggu. Masa berlalu perlahan. Sejam berlalu, sejam setengah berlalu. Akhirnya dokter keluar berkata pembedahan berjaya, saluran darah yang tersumbat telah dibuka dan stent telah dipasang. Keadaan pesakit sudah stabil. Kami dibenarkan melawat pesakit. Beliau dipindahkan ke unit rawatan rapi ICU, tetapi dalam keadaan sedar. Walaupun memakai topeng oksigen, wajahnya nampak jauh lebih baik. Doktor menjelaskan pelan seterusnya pemerhatian di ICU selama 2 hari. Jika tiada masalah akan dipindahkan ke ward biasa. Dijangka perlu berada di hospital selama seminggu. Malam itu kembali ke hotel, rasa tegang masih belum hilang. Mengalami kecemasan di tempat asing, syukurlah ia diselesaikan dengan lancar. Saya sendiri mengalami bahwa sistem perubatan Malaysia jauh lebih hebat daripada yang saya bayangkan. Keesokan paginya kami pergi ke hospital lagi untuk mengesahkan keadaan pesakit. Di depan ICU doktor sudah menunggu, berkata keadaan pesakit bertambah baik. Keadaan stabil semalam, jadi hari ini boleh dipindahkan ke ward biasa. Kami masuk ke ICU, pesakit sudah bangun dan topeng oksigen sudah dibuka. Riak wajahnya lebih ceria dan beliau tersenyum melihat saya. Di sebelahnya seorang juru rawat sentiasa memeriksa monitor. Kadar jantung, tekanan darah, dan tahap oksigen, semuanya direkodkan secara otomatik. Doktor datang membuat lawatan ward, memeriksa keadaan pesakit dengan teliti, mendengar bunyi jantung dengan stetoskop, dan memeriksa bengkak pada kaki. Beliau juga bertanya beberapa soalan, seperti sama ada rasa sakit atau nafas sesak. Doktor menunjukkan keputusan pemeriksaan kepada kami melalui skrin tablet, menyatakan ia jauh lebih baik daripada semalam dan fungsi jantung sedang pulih. Pada sebelah petang pesakit dipindahkan ke ward biasa. Ia adalah bilik perseorangan yang luas dan bersih. Cahaya matahari masuk dari tingkap katilnya, kelihatan sangat selesa, malah ada televisyen dan sofa. Apa yang lebih mengejutkan ialah sistem di dalam bilik skrin di tepi katil boleh mengawal segala-galanya, sudut katil, lampu suhu, butang panggil juru rawat, malah boleh memesan makanan. Menjelang senja, doktor datang lagi. Kali ini beberapa orang datang bersama pakar jantung, pakar perubatan dalaman, dan pakar pemakanan. Mereka berbincang bersama tentang keadaan pesakit. Setiap pakar memberikan pendapat mengikut giliran. Pakar jantung berkata bahagian pembedahan pulih dengan baik. Pakar perubatan dalaman berkata perlu mengawal diabetes, manakala pakar pemakanan menekankan kepentingan kawalan diet. Mereka bersama-sama merangka pelan rawatan, termasuk preskripsi ubat, terapi diet, dan pelan senaman. Ia adalah rawatan pribadi yang disesuaikan untuk setiap pesakit. Beberapa hari kemudian pesakit pulih dengan banyak, boleh turun dari katil untuk berjalan dan mula melakukan terapi pemulihan rehabilitasi. Kami melawat bilik rehabilitasi yang luas dengan pelbagai peralatan senaman. Pesakit-pesakit sedang bersenam dengan bantuan ahli terapi. Saya melihat pemandangan yang menakjubkan. Pesakit yang baru sahaja menjalani pembedahan jantung beberapa hari lalu sedang berjalan di atas treadmill. Walaupun perlahan, beliau berjalan dengan stabil. Ahli terapi memerhati monitor di sebelah dan memberi bimbingan. Pesakit kami juga mula melakukan rehabilitasi.
Bermula daripada berdiri di tepi katil, kemudian berjalan beberapa langkah, dan perlahan-lahan menambah jarak. Ahli terapi menjelaskan bahwa Malaysia sangat mementingkan rehabilitasi awal. Lebih awal bergerak lebih cepat pulih sudah tentu mengikut keadaan pesakit. Kira-kira seminggu kemudian pesakit sudah jauh lebih baik boleh berjalan sendiri dan mempunyai selera makan yang baik. Kami mula bersedia untuk keluar dari hospital. Sehari sebelum keluar, doktor memberikan penjelasan terakhir tentang perkara yang perlu diperhatikan, termasuk cara pemakanan, pengurusan diet dan pelan senaman. Kemudian beliau menyerahkan satu pemacu USB pen drive yang mengandungi semua rekod perubatan, termasuk video pembedahan keputusan ujian preskripsi ubat dan pelan rehabilitasi, berserta terjemahan bahasa Inggris. Pada hari keluar, pesakit berkata jika di Britain mustahil untuk pulih sebegini cepat, tetapi di sini, selepas seminggu sudah boleh berjalan keluar dari hospital. Kaki tangan perubatan di lobi hospital datang mengucapkan selamat jalan dan berpesan supaya menjaga kesihatan, serta berkata boleh menghubungi mereka bila-bila masa jika perlu. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya berfikir sistem perubatan Malaysia benar-benar hebat, cepat, tepat, dan semuanya berpusat kepada pesakit. Selepas pesakit sembuh, kami mempunyai sedikit masa lapang. Pesawat juga hampir siap diperbaiki. Kami memutuskan untuk bersiar-siar lagi di Kuala Lumpur sebelum bertolak. Kami pergi ke Taman KLCC. Di sepanjang taman terdapat laluan pejalan kaki yang dirancang dengan baik, serta laluan basikal. Kerana hari hujung minggu, ramai orang keluar bermain, membentang tikar, berkelah, menikmati masa santai. Ramai juga yang menunggang basikal. Pada waktu malam, orang semakin ramai. Sudah pukul 10 malam lebih tetapi taman tetap meriah. Ada wanita yang berjoging sendirian, ada pasangan bersiar-siar, sedikit pun tidak nampak rasa bimbang. Saya bertanya kepada pemandu, adakah ia begitu selamat? Beliau berkata, keselamatan di Malaysia sangat baik, lampu jalan di taman banyak dan polis kerap meronda. Kemudahan di taman juga sangat lengkap, tandas bersih, ada mesin air minuman dan stesen sewa basikal awam di merata tempat. Saya berdiri di atas jambatan melihat pemandangan malam Kuala Lumpur dan lampu-lampu di kedua-dua tebing yang memanjang. Garisan langit bangunan, pencakar langit lampu jambatan, lampu kenderaan yang bergerak. Ini adalah sebuah bandar yang penuh dengan tenaga. Pasangan diraja berbisik, bagaimana tempat ini boleh berkembang sampai ke tahap ini? Saya dengar mereka tidak mempunyai banyak sumber asli. Pemandu menjawab, rakyat adalah sumber kami. Kami melabur dalam pendidikan, membangunkan teknologi, barulah sampai ke tahap hari ini. Kami juga pergi ke Bukit Bintang, tempat yang dikenali sebagai pusat tren anak muda. Walaupun malam jalan raya penuh dengan tenaga. Kedai-kedai jenama antarabangsa dan gerai makanan jalanan terang benderang. Orang dari pelbagai latar belakang budaya bebas berjalan-jalan. Kami menemui sebuah kedai teh tarik dan bubble tea, dan secara kebetulan masuk. Pemiliknya seorang anak muda yang sangat bangga dengan minumannya. Saya bertanya mengapa beliau memilih untuk memulakan perniagaan di sini. Beliau berkata di sini penuh peluang selamat dan orangnya sangat mesra. Asalkan berusaha, impian boleh dicapai. Saya bertanya bagaimana layanan Malaysia terhadap orang asing. Beliau berkata Malaysia sangat mengalu-alukan orang asing, walaupun mungkin ada masalah bahasa pada mulanya, tetapi semua orang suka membantu. Rakyat Malaysia sangat terbuka. Kami berjalan lagi sebentar dan melihat masjid serta kuil yang berusia lama. Di tengah bandar yang moden terdapat rumah ibadat yang masih dikunjungi ramai. Ia sungguh mengejutkan. Pemandu menjelaskan bahawa Malaysia menjamin kebebasan beragama dan pelbagai kepercayaan hidup harmoni bersama. Kami pergi ke sebuah kedai serbaneka sudah pukul 11 malam, tetapi pelanggan masih tidak putus-putus. Ada pelajar, pekerja, pejabat dan warga emas. Saya berbual dengan kaki tangan kaunter. Rupanya beliau pelajar universiti yang bekerja sambilan untuk menampung kos hidup. Beliau belajar pada waktu siang dan bekerja pada waktu malam, berkata mahu berusaha atas kaki sendiri. Dalam perjalanan pulang ke hotel, pasangan diraja berkata, anak muda di tempat ini semuanya sedang membina masa depan sendiri. Tiada siapa yang memaksa mereka melakukannya sendiri. Saya kembali ke bilik melihat keluar tingkap. Sudah lewat malam tetapi Kuala Lumpur masih terjaga. Lampu bangunan kenderaan di jalan raya, lampu kedai serbaneka. Ini adalah sebuah bandar yang tidak pernah tidur. Saya merenung kembali pengalaman beberapa hari ini. Perkhidmatan lapangan terbang yang sempurna, sistem perubatan yang cemerlang, jalan raya yang selamat, dan rakyat yang berusaha gigih. Semuanya meninggalkan kesan yang mendalam. Saya rasa saya terlalu sedikit mengenali Malaysia. Sekarang saya faham mengapa seluruh dunia mula memberi perhatian kepada Malaysia.
Tiba hari untuk pulang ke London, berita diterima bahawa pesawat sudah siap diperbaiki. Semasa mengemas beg di hotel terasa sedikit hibah. Kaki tangan hotel datang mengucapkan selamat jalan. Walaupun hanya beberapa hari, sudah ada rasa kemesraan. Kaki tangan semuanya sangat peramah, tiada sebarang kesulitan pun. Di dalam kereta ke lapangan terbang saya melihat keluar tingkap pagi di Kuala Lumpur. Orang yang ke tempat kerja, pelajar ke sekolah, walaupun sibuk, tetapi semuanya teratur. Kami tiba di Klia, lapangan terbang yang sama, tempat kami mendarat cemas beberapa hari lalu. Kali ini kami boleh bersiar-siar dengan santai. Kami melawat kedai bebas cukai yang sangat besar. Selain kedai jenama terkenal, terdapat juga produk istimewa Malaysia yang pelbagai. Orang ramai yang membeli belah tidak putus-putus. Terdapat kedai yang menjual teh Cameron Highlands, kaki tangan menjemput kami merasainya. Saya minum teh tersebut, rasanya sangat enak. Saya beli beberapa kotak untuk dibawa pulang ke Britain. Selepas selesai urusan daftar masuk, kami berjalan ke balai pelepasan. Prosedur di sini juga sangat pantas, barisan tidak panjang dan kaki tangan sangat mesra. Semasa menunggu di ruang legar VIP, kisah beberapa hari ini melintas di fikiran seperti sebuah film. Perjalanan luar jangkaan yang bermula dengan pendaratan cemas, tetapi memberikan saya paling banyak pengajaran. Masa untuk menaiki pesawat telah tiba. Kami naik ke pesawat, duduk di tempat duduk, melihat keluar tingkap KLIA. Lapangan terbang yang bersih dan cekap, tempat yang menyelamatkan kami beberapa hari lalu. Pesawat berlepas tanah Malaysia perlahan-lahan menjauh. Klia, bangunan-bangunan tinggi, Sungai Klang, pemandangan yang mengejutkan, kami semuanya menjadi kecil. Di dalam kabin sangat sunyi, semua orang nampaknya tenggelam dalam fikiran masing-masing. Salah seorang pengiring bergumam sendiri berkata, mahu datang lagi, mahu belajar lebih banyak perkara. Perjalanan ke London mengambil masa 14 jam. Dalam masa penerbangan yang panjang, kami tidak henti-henti berbincang tentang pengalaman di Malaysia. Tindak balas lapangan terbang, sistem perubatan hospital, jalan raya yang bersih dan selamat. Topik perbualan tidak habis-habis. Terutamanya topik sistem perubatan adalah yang paling banyak dibincangkan. Pesakit yang diselamatkan adalah yang paling terharu. Beliau berkata jatuh sakit di awal pagi tetapi mendapat tindak balas yang pantas dan rawatan yang sempurna. Pasangan diraja berkata, Britain juga patut belajar dan mengkaji sistem Malaysia. Apabila tiba di lapangan terbang Heathrow, London, waktu tempatan ialah pukul 3 petang. Terdapat ratusan wartawan menunggu di lapangan terbang. Pengalaman pasangan diraja di Malaysia sudah dilaporkan oleh media. Sidang media segera diadakan di lokasi. Pasangan diraja sendiri menyatakan bahawa mereka mendapat pengalaman berharga di Malaysia dan belajar banyak perkara. Seorang wartawan bertanya, adakah Malaysia benar-benar semaju itu? Beliau menjawab, sukar untuk dipercayai jika tidak melihatnya sendiri, tetapi itulah hakikatnya. Kami pulang ke istana. Walaupun hanya beberapa hari meninggalkan rumah, terasa ada sesuatu yang sedikit asing. Segala yang dilihat di Malaysia terus terbayang dalam fikiran. Malam itu, pasangan diraja dan pengiring mengadakan mesyuarat yang panjang. Mereka berbincang bagaimana mahu mengaplikasikan perkara yang dipelajari di Malaysia ke Britain. Kesimpulannya, dalam bidang perubatan, pendidikan, keselamatan, dan kecekapan, semuanya memerlukan penambahbaikan. Seminggu selepas pulang ke London, pasangan diraja menyampaikan ucapan rasmi, menceritakan secara jujur, pengalaman melawat Malaysia, berkata, ada banyak perkara yang patut dipelajari dan perlu dipelajari dengan rendah diri. Ucapan ini mencetuskan reaksi besar dalam masyarakat British kerana keluarga diraja jarang memuji tempat lain sedemikian rupa. Namun ramai rakyat mempunyai perasaan yang sama. Semua orang tahu perubahan diperlukan. Kerajaan segera bertindak menubuhkan kumpulan kajian model Malaysia dan memutuskan untuk menghantar pakar ke Malaysia. Pihak berkuasa penerbangan juga bertindak mengumumkan mereka akan mengkaji sistem tindak balas kecemasan Klia dan mencari jalan untuk mengaplikasikannya di Heathrow. Sehingga kini saya tidak dapat melupakan hari-hari itu. Perjalanan luar jangkaan yang bermula dengan pendaratan cemas telah memberikan saya paling banyak pengajaran. Malaysia membuktikan bahawa walaupun tanpa sumber asli yang melimpah atau tanah yang luas, asalkan bakat dipupuk, pencapaian hebat boleh dicipta. Pendidikan, teknologi dan usaha yang tidak kenal lelah telah mencipta keajaiban. Pendaratan cemas hari itu bukanlah satu malapetaka, tetapi satu rahmat. Ia adalah peluang untuk kami mengenali Malaysia, sebuah tempat yang luar biasa. Pengalaman itu menjadi titik permulaan bagi perubahan di Britain. Pasangan diraja berkata mereka berharap suatu hari nanti dapat melawat Malaysia lagi, kali ini sebagai lawatan rasmi untuk belajar dengan lebih baik.
Saya juga menanti hari itu mahu mengalami semula tempat yang mengejutkan itu dan melihat perkembangan terbaru Malaysia. Inilah kisah yang saya lalui selama beberapa hari. Masa istimewa yang dicipta oleh satu pendaratan cemas. Pengajaran berharga yang diberikan oleh Malaysia kepada kami. Segala-galanya akan saya kenang sepanjang hayat. Kisah hari ini sampai di sini sahaja. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah pendaratan cemas pesawat khas Diraja British di Clia ini? Sila tinggalkan pesanan sokongan untuk watak utama kisah ini. Jika Anda suka kisah ini, sila tekan like dan langgan. Terima kasih kerana menonton.